Dating About Pam ialah drama jenayah yang ditayangkan pada 8 Mac 2022. Drama jenayah sebenar dibintangi oleh Renée Zellweger yang memainkan watak pembunuh sebenar kisah itu. Ia adalah kisah benar tentang kehidupan panggilan Mary Harp atau Pam dan kematian mencurigakan yang terus berlaku di sekelilingnya. Kisah di sebalik tayangan itu mengejutkan dengan penuh liku-liku. Peristiwa kehidupan sebenar yang berlaku terdengar seperti fiksyen. Berikut adalah kisah rentetan peristiwa yang tragis. Russell Scott Faria atau Russ, 41 tahun, akan meluangkan setiap hari Selasa di rumah rakannya, Michael Corbin yang menjadi tuan rumah untuk malam permainan bersama-sama beberapa rakan yang lain. Pada Selasa, 27 Disember 2011, Russ berada di rumah Michael dari 6 petang hingga 9 malam, kemudian memandu ke sebuah restoran makanan segera sandwich, Arby's di Lake St. Louis sebelum pulang ke rumahnya di Troy, Missouri. Tiba di rumah, Russ menemui kejadian yang sangat mengerikan. Isterinya, Elizabeth K. Meyer Faria atau Betsy 42 tahun ditikam sehingga mati di rumah mereka. Dengan pergelangan tangannya dipotong hingga ke tulang dan pisau dapur bergerigi masih di lehernya. Pada jam 9.40 malam, Russ menghubungi talian 911, memberitahu bahawa isterinya mungkin telah membunuh diri. Betsy telah didiagnosis dengan kanser payudara terminal awal tahun itu dan mempunyai sejarah mengancam bunuh diri. Tetapi penyiasat tidak terus membeli ceritanya. Kematian Betsy adalah terlalu kejam, dan Russ teresa-esak menangis semasa panggilan 911 yang menyebabkan penyiasat percaya sikapnya dipentaskan. 10 minit kemudian, Timbalan Sheriff Lincoln County, Christopher Hollingsworth tiba di tempat kejadian mendapati bahawa kecederaan Betsy adalah tidak konsisten dengan bunuh diri. Betsy telah mati ditikam 55 kali, dan pisau kedua ditemui di bawah bantal di atas sofa. Kapten Bomber Robert Schrammick mendapati bahawa jasad Betsy sangat sejuk dan kaku. Berdasarkan pengalaman dengan mayat, Robert membuat kesimpulan bahawa Betsy telah mati sekurang-kurangnya 2 jam. Lieutenant Bomber Martin Charnecki percaya yang Betsy telah mati sekurang-kurangnya 30 minit. Perkara itu turut disahkan penyedia pasukan ambulans Michael Quatrocki, berdasarkan kulit pada lengan Betsy dan paramedik Kevin Altman yang menyifatkan darah sekitar badan Betsy dalam laporan bertulisnya sebagai gelap, konsisten dengan waktu kematian. Sekitar jam 11 malam, Christopher membawa Russ ke pejabat Sheriff Lincoln County. Sepanjang 10 jam setengah Russ ditahan untuk disoal siasat. Russ memberitahu kisahnya yang konsisten berkenaan keberadaannya pada waktu kejadian. Pakaiannya yang bersih dan keratan kuku juga diambil semasa soal siasat tidak mengandungi bukti yang berkenaan. Analisis kemudian mengesahkan bahawa tidak ada DNA Betsy pada pakaian, kaki atau tangan Russ. Keesokannya, kira-kira jam 2 petang, Russ dibawa ke Jabatan Polis Lake St. Louis untuk ujian poligraf. Hasil ujian menunjukkan penipuan apabila Russ ditanya sama ada dia membunuh Betsy atau mengetahui siapa yang melakukannya. Berikutan hasil ujian, Russ diletakkan di bawah arahan penangkapan. Walaupun mempunyai alibi dan tiada bukti yang menunjukkan dia adalah pembunuh, tetapi terdapat bukti yang boleh membabitkannya. Selipar Russ yang berlumuran darah isterinya, Betsy, ditemui di dalam almari. Tetapi Russ menafikan dan mendakwa ia telah diletakkan oleh pembunuh sebenar. Semasa ditemu bual oleh polis, panggilan Mary Harp atau Pam, 53 tahun, rakan kepada mangsa mendakwa bahawa Russ seorang yang panas baran, penagih alkohol, dan bahawa Russ telah mengancam Betsy, yang telah mempertimbangkan untuk berpisah. Oleh itu, atas arahan Pam, polis menggeledah laptop Betsy dan menjumpai dokumen di mana dia kononnya menyatakan kebimbangan bahawa suaminya akan membunuhnya. Ia kemudiannya didedahkan bahawa dokumen itu ditulis dalam Microsoft Word 97, perisian yang belum dipasang pada laptop. Ia adalah satu-satunya dokumen pada laptop Betsy dengan pengarang tidak diketahui. Pada 4 Januari 2012, selepas pengebumian isterinya, Russ ditahan dan didakwa dengan pembunuhan tahap pertama dan tindakan jenayah bersenjata. Perbicaraan Russ ditetapkan pada November 2013 di Mahkamah Lincoln County. Seorang detektif memberi keterangan bahawa darah mangsa telah ditemui pada selipar Russ. Pihak pendakwaan juga memainkan semula rakaman panggilan 911 Russ, dan seorang penyelia pengendali talian 911 yang menerima panggilan itu memberi keterangan bahawa semasa membuat panggilan, Russ yang teresa-esak menangis, menunjukkan sikapnya itu hanya satu lakonan.
Pem Hub turut memberi keterangan bahawa selepas dia menurunkan mangsa kira-kira jam 7 malam di rumahnya dan dia segera pulang. Pem turut memberi keterangan bahawa beberapa hari sebelum pembunuhan berlaku, tanpa pengetahuan ahli keluarga lain, mangsa telah menamakan dia sebagai beneficiari polisi insurans hayat sebanyak $150,000 dan bahawa dia kemudiannya telah meletakkan $100,000 sebagai amanah untuk anak perempuan mangsa. Ras kekal sebagai beneficiari pada polisi $100,000 yang berasingan. Pihak pendakwaan kemudian membuat spekulasi bahawa Ras, yang tidak berpuas hati dengan tindakan Betsy, telah memberikannya motif untuk melakukan pembunuhan. Semasa perbicaraan, Ras diwakili oleh Peguam Bela Joel Sherwars, menunjukkan bukti keberadaan Ras untuk berjumpa rakan-rakannya di Lake St. Louis, pembelian di Arby's, dan masa dan jarak yang diperlukan untuk pergi dan balik adalah sangat mustahil untuk Ras melakukan jenayah itu. Tiada sebaran darah pada pakaian Ras, dan pakaian yang dipakainya juga sepadan dengan pakaian yang dilihat dalam CCTV dalam perjalanan pulang. Peguam juga berhujah bahawa selipar berdarah yang ditemui itu telah diletakkan di dalam almari oleh pembunuh sebenar. Hakim perbicaraan, Christina Kunza Menemaya, enggan membenarkan pihak pembelaan mengemukakan bukti telefon bimbit yang menunjukkan rakan mangsa, Pem Hub, kelihatan berada berhampiran rumah Faria selama 30 minit melepasi masa yang dikatakan pada asalnya dia pergi selepas menghantar mangsa, atau mangsa menjadikan Pem sebagai beneficiari tunggal polisi insurans hayat sebelum kematiannya. Pihak pendakwaan juga berhujah bahawa Ras dan rakan-rakannya telah berbohong tentang keberadaannya. Pendakwa raya mendakwa selepas Pem menghantar Betsy pulang ke rumah, Ras membunuh isterinya, memandu ke Arby's untuk mencipta alibi, kemudian pulang ke rumah kononnya telah menemui Betsy mati. Reaksi yang ditunjukkan Ras semasa panggilan 911 adalah hanya lakonan semata-mata. Pada hujah penutupan, pendakwa raya Lincoln County, Leah Askey mendakwa bahawa Ras mungkin membunuh isterinya tidak berpakaian dan kemudian membersihkan dirinya. Walaupun tiada bukti untuk menyokong dakwaan itu. Pihak polis juga tidak menemui sebarang darah di mana-mana longkang dan tiada bukti bilik air digunakan selepas tikaman berlaku, walaupun tiada sebarang bukti kukur ditemui. Pada 21 November 2013, Ras disabitkan bersalah atas pembunuhan tahap pertama dan tindakan jenayah bersenjata, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Selepas Hakim Christina Menemaya menarik diri daripada kes itu pada Jun, Hakim Stephen Omar membenarkan usul untuk perbicaraan baharu berdasarkan bukti yang berkaitan dengan Pem Hub. Selepas St. Louis Post-Dispatch bekerjasama dengan televisyen ke TVI Fox 2 menerbitkan artikel terperinci pada Mac 2014 berkenaan kes. Artikel itu mendedahkan Pem telah menyimpan $150,000 wang insurans daripada meletakkan sebagai amanah untuk anak perempuan Betsy. Menurut artikel itu lagi, Pem banyak membuat kenyataan yang bercanggah kepada pihak polis berkenaan aktivitinya pada hari kejadian, pada 10 Mac 2014. Para penyokong Ras Faria juga telah mempersoalkan tindakan pihak polis yang tidak memandang lebih serius terhadap kemungkinan suspek lain, termasuk orang terakhir yang dilaporkan melihat Betsy Faria masih hidup iaitu rakannya, Pem Hub. Pada 16 Jun 2015, Ras telah dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak $500,000 dan perbicaraan kali kedua dijadualkan pada November 2015. Ras memilih untuk kesnya diputuskan oleh hakim dan bukannya juri. Pada 6 November 2015, Hakim Stephen Omar membebaskan Ras Faria daripada kedua-dua pertuduhan pembunuhan tahap pertama dan tindakan jenayah bersenjata. Pada 19 Julai 2016, Ras telah menyaman pendakwa raya Leah Askey dan 3 pegawai polis Lincoln County. Tuntutan Undang-Undang Persekutuan setebal 81 muka surat mendakwa bahawa penyiasat dan pendakwa raya mengabaikan bukti pembebasan dan gagal menyiasat suspek jelas yang lain. Pada Ogos 2018, Hakim Christina Menemaya dan Leah Askey telah diundi keluar daripada jawatan, keputusan yang dikaitkan dengan salah pengendalian kes pembunuhan dan perbicaraan. Pada 30 Mac 2020, Ras telah diberikan pampasan $2 juta dalam penyelesaian kes hak sivilnya di luar mahkamah. Pada 16 Ogos 2016, Louis Gampenberger 33 tahun, yang kelainan upaya mental dan fizikal selepas terbabit kemalangan kereta pada tahun 2005, maut ditembak Pem Hub dengan revolver beberapa kali di lorong rumahnya di 1260 Little Breath Drive di O'Fallon, Missouri.
Pam mendakwa dia membunuh Louis adalah untuk mempertahankan diri selepas berjaya melarikan diri ke dalam rumahnya. Pendakwa raya berteori bahawa Pam telah memperdaya Louis ke rumahnya dengan menyamar sebagai penerbit untuk program TV. Deadline NBC menawarkan bayaran $1,000 untuk melakonkan semula panggilan 911 sebelum menembaknya bagi mengaitkan ras Faria dan meletakkan pisau, nota dan wang pada jasad Louis. Louis dipercayai dipilih secara rawa dengan beberapa bukti dapat dikenal pasti. Rekod telefon bimbit menunjukkan Pam berada di kawasan kejiranan Louis, tepat di depan pintu depan penyerang yang sepatutnya. Kurang dari 1 jam sebelum penembakan itu, menimbulkan keraguan pada dakwaannya bahawa dia tidak pernah bertemu dengan Louis sebelum itu. Pada 10 Ogos 2016, satu laporan polis telah difailkan dengan polis St. Charles County, menyatakan bahawa seorang wanita yang sepadan dengan keterangan Pam Hub telah mendekati penduduk O'Fallon, Carol Elford atau dikenali Carol McAfee, menyamar sebagai penerbit Deadline NBC, menawarkannya $1,000 untuk melakonkan semula panggilan 911. Saksi kedua, Brent Charlton, memberitahu polis bahawa Pam turut mendekatinya dengan penipuan yang sama. Polis penyiasat juga menemui 9 keping wang $100 dalam poket Louis bersama nota tulisan tangan dengan arahan menculik Pam Hub, dapatkan kembali wang ras Faria, dan bunuh Pam Hub sebagai balasan untuk ganjaran $10,000. Wang $100 lain yang ditemui di dalam almari Pam mempunyai nombor siri berterutan dengan 4 keping $100 daripada 9 keping pada Louis. Penyiasat juga percaya Pam telah membeli pisau di Dollar Tree di O'Fallon bersama beberapa barangan lain yang ditemui di rumahnya. Para penyiasat juga ragu-ragu bahawa Louis yang kelainan upaya mental dan fizikal berupaya merancang dan melakukan perbuatan seperti dikatakan Pam. Pada 23 Ogos 2016, Pam Hub telah ditahan dan didakwa dengan pembunuhan tahap pertama dan tindakan jenayah bersenjata dalam pembunuhan Louis Gampenberger. Selepas 2 hari dalam tahanan, Pam membuat cubaan membunuh diri dengan sebatang pen. Pihak pendakwaan menyifatkan perbuatan itu sebagai kesedaran bersalah. Pada 20 Julai 2020, Ibu Louis Gampenberger memenangi penghakiman ingkar $3 juta yang bertujuan untuk menghalang Pam membuat wang daripada pembunuhan Louis melalui mana-mana tawaran buku atau filem. Polis kemudian melihat kematian misteri Ibu Pam, Shirley Newman, 77 tahun, yang telah terjatuh dari balkoni di sebuah apartmen tingkat 3 di komuniti warga emas di Fenton. Pada 31 Oktober 2013, seorang pembantu rumah menemui mayat Shirley di bawah balkoni apartmennya dengan pagarnya patah. Mengikut laporan coroner, Shirley meninggal dunia akibat trauma tumpul pada dada akibat jatuh dengan tidak sengaja. Walau bagaimanapun, apa yang sedikit pelik dengan penemuan 0.84 mikrogram ubat penenang atau tidur ambien dalam sistem Shirley. Menurut ahli toksikologi, ia adalah lebih 8 kali ganda kepekatan yang dijangkakan bagi seseorang yang telah mengambil dos biasa. Berikutan kematian Shirley, Pam dan adik-beradiknya masing-masing memperoleh 120,000 pelaburan ibu mereka, serta berkongsi 10,000 pembayaran insurans hayat. Bagaimanapun, tiada siasatan berterusan dan tiada pertuduhan telah difailkan terhadap sesiapa yang berkaitan kematian Shirley. Pada November 2017, punca kematian Shirley Newman telah diubah daripada tidak sengaja kepada tidak dapat ditentukan. Pada 19 Jun 2019, bagi mengelakkan dijatuhkan hukuman mati, Pam Hub membuat pengakuan Elford, di mana dia mengaku bahawa pihak pendakwaan mempunyai bukti yang mencukupi untuk mensabitkannya tanpa mengaku bersalah. Pada 12 Ogos 2019, dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol di penjara wanita di Livingston County, Missouri. Pembunuhan Louis Gampenberger mendorong pihak pendakwaan untuk membuka semula siasatan Betsy Faria. Pam didakwa atas pembunuhan tahap pertama dan tindakan jenayah bersenjata Betsy, yang dia mengaku tidak bersalah pada 12 Julai 2021. Pada 13 September 2021, pendakwa raya Lincoln County menggugurkan pertuduhan tindakan jenayah bersenjata terhadap Pamela Hub, yang masih didakwa atas tuduhan pembunuhan Betsy pada 2011. Peguam bela Pam telah mencabar pertuduhan tindakan jenayah bersenjata, mengatakan bahawa ia perlu difailkan dalam tempoh 3 tahun jenayah itu. Pam dijadualkan menjalani perbicaraan awalnya pada Februari 2022 untuk pertuduhan pembunuhan Betsy Faria. Walau bagaimanapun ia telah ditangguhkan selama-lamanya disebabkan peguam bela awamnya baru sahaja meninggal dunia akibat sakit jantung. Seorang peguam bela baharu kini mesti mendapatkan bukti yang bernilai 10 tahun.